Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Cakna Peradaban. Salam anak kandung Suluh Budiman. Saya Wan Aiman Farhan bin Wan Harun bersama kumpulan 2 akan membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu Unity in Diversity. Saudara, dalam bahasa Melayu, slogan ini membawa maksud kesatuan dalam kepelbagaian. Umum mengetahui bahawa Malaysia ini istimewa kerana rakyatnya boleh hidup dalam pelbagai budaya, pelbagai adat, pelbagai bangsa mahupun agama. Untuk sekian lamanya, ungkapan Unity in Diversity atau perpaduan dalam kepelbagaian telah digunakan untuk memerihalkan sifat unggul masyarakat Malaysia. Pada waktu yang sama, rakyat dan pemimpin Malaysia telah berulang kali menyatakan kerinduan mereka terhadap perpaduan yang diidamkan. Daripada era Tunku Abdul Rahman sehinggalah ke era Tan Sri Anwar Ibrahim pada hari ini, kita telah mengungkapkan kerinduan kita dalam pelbagai slogan seperti bersatu teguh bercerai roboh, kepada matlamat akhir DEB adalah perpaduan nasional, kepada wawasan 2020 ke arah pembinaan bangsa Malaysia, kepada satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, kepada keluarga Malaysia, dan yang kini Malaysia Madani sebagai kerangka dasar bagi memartabatkan semula negara sebagai negara yang makmur dan dihormati. Jika dilihat saudara, semuanya tertumpu kepada satu hasrat, iaitu perpaduan. Kerana perpaduan adalah kunci kesejahteraan dan keharmonian kaum. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan terangkan perayaan Malaysia dan juga perayaan di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Banyak negara di dunia menjadikan Malaysia sebagai negara yang patut dicontohi kerana masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya. Kewujudan kaum dan agama yang berbilang menyebabkan wujudnya pelbagai budaya dan perayaan di Malaysia. Sekarang saya akan terangkan perayaan di Malaysia. Perayaan yang pertama ialah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan masyarakat Melayu dan penganut agama Islam. Sebelum menyambut Hari Raya Puasa, umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan dan membayar zakat fitrah. Penduduk Islam di Malaysia memulakan hari ini dengan menziarahi kubur, diikuti sembahyang sunat Hari Raya dan bermaaf-maafan serta kunjung mengunjungi untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Rumah terbuka akan diadakan bagi mempersilakan tetamu datang berkunjung dan disajikan dengan pelbagai hidangan tradisional. Perayaan yang seterusnya ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina disambut oleh masyarakat berbangsa Cina. Pada malam Tahun Baru, semua ahli keluarga berkumpul beramai-ramai untuk makan bersama. Tujuannya adalah untuk mengeratkan jalinan hubungan sesama keluarga. Ahli keluarga yang telah berumah tangga akan memberi angpau kepada saudara mara dan sahabat yang belum berumah tangga. Angpau membawa pengertian kesejahteraan yang berpanjangan. Sepanjang Tahun Baru Cina berlangsung, tarian singa dimainkan dari rumah ke rumah dan kedai-kedai untuk memberi berkat kepada mereka yang meraihkan perayaan tersebut. Perayaan yang seterusnya ialah perayaan Deepawali. Perayaan Deepawali disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu. Deepawali bermaksud sebarisan pelita. Dengan memasang pelita,
Mereka percaya bahawa kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahilan. Di pagi hari, masyarakat Hindu akan menyucikan tubuh badan, kemudian mereka bersembahyang di rumah atau di kuil. Jadi di sini kita dapat lihat antara pempengaruh yang boleh menjadi contoh dalam mencapai Unity University. Seperti pempengaruh yang terkenal iaitu seorang pelakon, penerbit dan pengacara yang terkenal iaitu Sheila Rusli yang telah membuka restoran dim sum di Kuala Lumpur dan baru-baru ini dibuka di Taman Tun Dr. Ismail. Biarpun beliau pernah terpalit kontroversi berikutan kegagalan perniagaan restorannya nasi dagang, ia tidak melunturkan semangat pelakon dan penerbit Sheila Rusli untuk terus mengusahakan perniagaan makanannya. Ramai orang Melayu yang mula menggemari makanan berkenaan, tetapi untuk mendapatkan produk yang betul-betul sedap dan dijamin halal memang sukar. Jadi dengan adanya restoran yang disahkan halal ini, orang Islam akan lebih teruja untuk menikmati dim sum yang sedap tanpa ragu-ragu lagi. Sheila juga turut memberi jaminan harga dim sum yang ditawarkan olehnya di restoran amat berpatutan dan mampu dibeli. Jadi semua lapisan masyarakat akan menikmati dim sum ini. Dengan adanya restoran-restoran yang sebegini juga, ia dapat membantu kita untuk lebih mahir dalam penggunaan chopstick. Masyarakat Asia seperti orang Cina, Melayu, Jepun, India dan Korea rata-rata menjamu selera dengan menggunakan chopstick. Kini amalan tersebut juga turut diikuti oleh orang-orang dari negara barat yang juga menggemari masakan Cina, Melayu, Jepun, India dan Korea. Dan juga baru-baru ini terdapat satu kajian yang dijalankan oleh pakar pemakanan dari Singapura. Penggunaan chopstick ketika memakan nasi didapati merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk mengurangkan tahap gula dalam darah berbanding makan menggunakan tangan atau sudu. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis makanan tradisional Melayu warisan zaman bersaman yang begitu popular dan diminati ramai. Masyarakat Melayu zaman dahulu sering menggunakan bahan masakan yang bersumberkan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, daun-daun kayu, pucuk sayuran dan sebagainya. Tanpa disedari daripada bahan-bahan tersebut juga, terciptalah makanan tradisional Melayu yang kini menjadi kegemaran kita semua. Ada kalanya ia juga diterapkan di dalam adat istiadat di mana makanan ini akan dihidangkan khas hanya pada musim perayaan atau majlis tertentu sahaja. Okey, jom kita lihat 30 senarai makanan tradisional Melayu yang paling popular di Malaysia. Antaranya adalah lemang, ketupat, dodol, kuih bahulu dan banyak lagi. Bagi kaum India yang berada di Malaysia, ada juga yang sudah melupakan hidangan asli mereka. Biarpun anak muda semakin melupakannya, namun bagi mengekalkan tradisi makanan tradisional ini, ianya harus dipertahankan. Antara makanan India adalah maruku, samosa, naan, tosai, butter chicken dan banyak-banyak lagi. Antara makanan tradisional masyarakat Cina yang diteruskan sehingga hari ini adalah char kway teow, dim sum, mi wantan, kuih bulan, yisang, kuih bakul dan banyak-banyak lagi. Hidangan ini biasanya dihidangkan menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Ia melambangkan lambang kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan. Makanan tradisional Cina memang masih dikekalkan sehingga hari ini. Malah terdapat juga restoran-restoran masakan Cina yang semakin banyak mempelopori dunia masakan. Restoran masakan Cina juga halal yang sudah semakin banyak di Malaysia. Selain uniknya hidangan masyarakat ini, ia juga begitu enak dan boleh diterima oleh seluruh masyarakat. Agaknya inilah antara sebab makanan tradisional Cina masih diteruskan sehingga hari ini. Malaysia pada mulanya dikatakan sebagai sebuah negara yang sangat unik kerana keindahan hidup dalam suasana yang terdiri daripada pelbagai agama dan budaya.
Namun sayangnya, apabila perbezaan agama ini telah menjadikan ia sebagai suatu cabaran dalam mengukuhkan perpaduan dan kepelbagaian. Majoriti rakyatnya menganut agama Islam, Buddha, Hindu dan juga Kristian. Perbezaan pegangan agama ini ternyata disalah tafsir sebagai sempadan yang menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks yang kurang tepat. Kurangnya sensitiviti serta kefahaman berkenaan dengan agama yang berbeza turut memberikan kesan kepada hubungan dan interaksi dalam masyarakat. Hal ini terbukti apabila terdapat beberapa kes yang melibatkan hubungan antara penganut agama yang terjejas dan berkait rapat dengan isu sensitiviti agama, terutama isu kalimah Allah. Menurut Mujahid Yusof Rawah 2013, pertikaian penggunaan kalimah Allah bermula pada 16 Februari 2009 apabila Ketua Federal Roman Katolik Kuala Lumpur iaitu Tan Sri Murphy Pakiam memfailkan semakan kehakiman berhubung penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan gereja itu serta menamakan Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan sebagai responden. Keadaan ini berlaku apabila pihak gereja menggunakan kalimah Allah dalam The Herald tidak sah. Menurut pihak gereja lagi, kalimah Allah bukanlah eksklusif kepada penganut agama Islam sahaja. Namun, kerajaan pula berhujah bahawa kalimah Allah hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh penganut agama Islam sahaja. Oleh itu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Lau Bilan pada tahun 2009 telah memerintahkan bahawa keputusan menteri melarang penerbitan The Herald itu daripada menggunakan kalimah Allah menyalahi undang-undang, batal dan tidak sah. Kes ini berlarutan di mana titular Roman Katolik Archbishop dari Kuala Lumpur memfailkan permohonan bagi membatalkan permohonan rayuan kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak membenarkan penggunaan kalimah tersebut. Menurut beliau lagi, Mahkamah Rayuan menolak dan menetapkan pendengaran penuh rayuan pada tahun 2013. Keputusan rayuan tahun 2013 yang lalu menetapkan bahawa The Herald tidak boleh menggunakan kalimah Allah dalam penerbitannya. Sehubungan dengan isu ini, berlaku ketegangan di antara umat Islam yang tidak berpuas hati terhadap tuntutan penganut Kristian di Malaysia. Selain itu, terdapat juga kes yang lain seperti isu pembinaan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam telah menimbulkan kemarahan penduduk Melayu Islam di kawasan berkenaan. Rentetan daripada beberapa insiden ini, ia telah memperlihatkan bahawa hubungan antara agama adalah kurang harmoni di Malaysia. Tuntasnya, bagi mengatasi cabaran ini sekaligus mencapai objektif Unity in Diversity yang telah digariskan dalam dasar perpaduan negara, pemimpin yang terdiri daripada pelbagai agama perlu memainkan peranan penting terutamanya apabila isu sensitiviti seperti ini dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemimpin perlu bersatu hati dan bukanlah menyimbah minyak kerana api dengan menambah dan merumitkan lagi keadaan semata-mata untuk mengambil peluang memperjuangkan hak agama masing-masing dengan cara yang salah ini. Setiap tindakan yang dilakukan mestilah berpandu semula kepada perlembagaan, iaitu agama rasmi merupakan agama Islam dan masyarakat lain bebas dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Pendidikan yang sepatutnya menyatu padukan dan memupuk perpaduan pada hari ini telah bertukar kepada salah satu cabaran dalam membentuk perpaduan dalam kepelbagaian. Pada hari ini, dalam konteks sosial yang lebih luas, golongan muda terpaksa mendepani satu sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum dan ianya jelas telah meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah vernakular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Sehingga pada hari ini, terpahat dalam minda masyarakat bahawa sekolah kebangsaan untuk orang Melayu, sekolah jenis kebangsaan Cina untuk orang Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil untuk orang Tamil. Oleh sebab itu, tidak hairanlah walaupun Malaysia sudah merdeka hampir 67 tahun, namun masih ramai rakyat yang merupakan warga negara sendiri gagal untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Bahasa merupakan elemen utama untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Sekiranya golongan muda pada hari ini tidak fasih untuk berbahasa, bagaimana untuk mereka berkomunikasi dan memahami individu lain yang berbeza pendapat? Walaupun ia tidak dapat mengubah secara drastik dan melulu, cabaran ini dapat diatasi jika masyarakat majmuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial, terutamanya pendidikan, dan berkomunikasi dengan baik, maka akan timbullah sifat keterbukaan, persefahaman dan toleransi antara satu sama lain. Kesimpulannya,
Pihak kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah mengkaji semula tentang manfaat kewujudan sekolah satu aliran sahaja dalam sistem pendidikan negara pada hari ini. Kerajaan haruslah menambah baik sistem pendidikan vernacular ini dengan memberi penekanan terhadap penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama yang akan digunakan. Dengan langkah ini, secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah perpaduan kaum yang semakin membelenggu masyarakat, khususnya golongan muda pada hari ini. Saudara, konklusi daripada kami, kita perlulah bersatu teguh bercerai roboh kerana sebagai rakyat Malaysia, sakit sama mengadu, luka sama menyium. Jika dalam kesusahan, sama lebur sama binasa. Ingat, serumpun bak serai, selusuh bak sirih. Berbeza bukan bermaksud untuk kita bermusuhan, tetapi sebenarnya perbezaan yang menyatukan kita semua bersama. #Unity in Diversity. Sampai jumpa. Assalamualaikum.